Selamat pagi, salam sejahtera bersama saya Nala Huda dan juga bertemankan rakan setugas Afizi Azaman pada jam ini di Awani Pagi dengan pelbagai perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara. Semuanya ada di astroawani.com. Seperti biasa, kami nak bawakan dahulu perkembangan COVID-19 luar negara dengan membawakan kepada anda angka korban dan juga kes-kes positif terkini. Dan kalau kita lihat angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat sebanyak 6,000 kes dalam tempoh 24 jam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melepasi angka 290,000 kes. Menurut statistik dari Johns Hopkins University, 3 negara kini melepasi angka 30,000. Amerika Syarikat kekal sebagai negara merekodkan kematian tertinggi dan melepasi 81,000 kes. United Kingdom dan Itali berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing mencatatkan 32,000 dan 30,000 kes. Manakala negara keempat dan kelima adalah Perancis dan Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 26,000 kes. Negara lain merekodkan angka maut COVID-19 bawah 13,000 kes. Dan baiklah, sementara itu, data daripada Johns Hopkins University juga menunjukkan pertambahan 80,000 kes positif baharu COVID-19 di seluruh dunia dan jumlah keseluruhan kes kini melepasi 4.23 juta kes. Dan Amerika Syarikat satu-satunya negara yang punya angka kes jangkitan melebihi 1 juta dengan 1.35 juta dan 4 negara kini mempunyai angka jangkitan melebihi 200,000 iaitu Sepanyol, UK, Rusia dan juga Itali. Manakala 5 lagi negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Brazil, Turki dan juga Iran. Dan negara lain masih mempunyai angka positif COVID-19 di bawah 85,000 dan jumlah pesakit yang sembuh seluruh dunia pula meningkat kepada 1.48 juta. Dan sekarang ini COVID-19 telah menular di 187 buah negara. Itu adalah perkembangan statistik di peringkat antarabangsa. Dan dalam masa yang sama juga kita nak membawakan kepada anda statistik terkini COVID-19 di Malaysia pula. Seperti biasa, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia akan menyatakan kepada kita statistik kes-kes baru, kes jangkitan baru, mereka telah pun meninggal dunia dan juga jumlah pesakit yang telah pun sembuh daripada pandemik ini. Dan kalau kita lihat semalam merekodkan antara angka yang terendah kes positif baru iaitu sebanyak 16 kes dengan jumlah kes yang sembuh telah pun mencapai 110 dan kes kematian merekodkan kosong, sifar, dan ini menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 6,742. Kalau kita lihat, Nailah, 16 kes ini antara merupakan capaian yang saya rasa kemajuan yang paling dapat kita lihat banyak, tinggi sejak daripada beberapa bulan lalu. Di mana kita catatkan 2 angka, tapi 2 angka itu tidaklah bawah 20 dan hari semalam satu perkara yang kita capai itu 16. Kita dengarkan apa kata Datuk Dr. Noor Hisham. Ini merupakan kes harian terendah yang pernah dicatatkan sejak kebelakangan ini. Oleh itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,742 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,410 kes. Sehingga kini seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan saya kira mungkin ramai yang mungkin ambil mudah terhadap perkembangan ini melihat kepada kes positif semakin menurun dan juga tiada yang dicatatkan direkodkan meninggal dunia. Namun pada masa sama, Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyedari kebimbangan banyak negara termasuk Malaysia mengenai gelombang kedua jangkitan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah memberi impak positif kepada pengurangan kes jangkitan COVID-19 di negara ini. Justru pelaksanaan tersebut mampu menyediakan negara untuk menepani gelombang kedua sekiranya berlaku. Kita dengarkan kenyataan beliau. So we have been doing very well, and because of the balance in terms of the economic sector, we have allowed the economic sector, and we have introduced the CMCO on the May 4th. And today we have seen whatever we have seen today is the results of what we planned 14 days ago.
Okey, kita tahu sejak daripada COVID-19 ini, hospital-hospital kerajaan dah banyaklah sedang sibuk dan sebagainya untuk menangani COVID-19 dan dalam masa yang sama pelbagai SOP baru sedang dilaksanakan, dibangunkan untuk kesemuanya mematuhi penjarakan sosial, kaedah-kaedah lain yang dinyatakan. Dan ini adalah daripada KKM, iaitu mereka sedang mencari ataupun mengkaji cara untuk kurangkan kesesakan di hospital bagi mengamalkan penjarakan sosial. Kata Datuk Dr. Nur Hisham, pihaknya sedang melihat kepada inovasi yang berupa berupaya untuk elakkan kesesakan di hospital pada satu-satu masa supaya penjarakan sosial itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kita tahu ramai di antara anda yang mempunyai temu janji dengan para doktor dan sebagainya di hospital. Jadi, apa kata anda dengarkan apa kata Datuk Dr. Nur Hisham ini? Now we are looking into how we can introduce the appointment, for example, staggered appointment, and make sure that we only see the patient when it's time. And those patients comes to the hospital or clinic, they have to wait in their car first. So when the appointment is being called, then only they come in. So we are trying to look into a lot of ideas and innovation to make sure that we comply to the SOP that we have. Particularly in the Ministry of Health. We already started in a clinic, for example, a virtual clinic, and we also have services. You don't come to our hospital to collect medicine, we deliver the medicine to you. Now we are looking at services. Can we deliver some of the services? For example, maternal and child health, we provide postnatal care to the home. Over the last how many decades we have been doing it. Baik, kita berada dalam PKPB sekarang ini dan ini merupakan fasa baru PKP di negara kita dan ramai yang mula keluar, ramai yang mula memenuhi tempat-tempat awam, pasar raya dan sebagainya dan mungkin kita lihat kepada sektor-sektor ekonomi yang dibuka ini memberi peluang kepada orang ramai untuk kembali kepada normal yang biasa, tapi kita juga perlu berwaspada dan terus mengingati bahawa pandemik COVID-19 ini masih belum nampak lagi bila tamatnya kerana vaksin itu masih belum diadakan, diwujudkan lagi. Dan kalau kita lihat negara-negara lain juga, banyak juga negara yang telah pun melonggarkan perintah kawalan, perintah berkurung lockdown mereka. Seperti yang kalau kita lihat di Lubnan juga, hanya selepas sebulan melonggarkan sekatan, mereka kini akan kembalikan semula perintah berkurung itu kerana melihat kepada kes semakin melonjak. Kalau kita lihat di Seoul, Korea Selatan, ada satu kluster baru membabitkan satu kelab malam, telah pun dipercayai menjangkiti lebih 100 orang. Jadi ini antara kes-kes di mana kita lihat negara mula melonggarkan sekatan, namun ada lagi peningkatan kes itu secara mendadak. Jadi ini satu saranan juga yang dikatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Katanya perintah kawalan pergerakan PKP yang mengenakan banyak sekatan ketat mungkin dilaksana semula. Perkara itu tidak mustahil dilakukan sekiranya tahap pematuhan orang ramai masih rendah terhadap prosedur operasi standard SOP ketika perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB ini. Dan kita juga sedia maklum kita akan menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, sementara kita juga diberikan kelonggaran untuk menziarah-ziarahi seramai 20 orang secara maksimum pada satu masa itu. Ini mungkin beri kelonggaran untuk keluarga bersatu ketika sambutan Aidilfitri ini, namun kita juga masih perlu berwaspada dan ingat bahawa risiko jangkitan itu masih ada di luar sana, terutamanya bagi mereka yang tidak menunjuk sebarang simptom. Mungkin SOP yang ditetapkan adalah untuk melihat kepada suhu badan dan sebagainya, tapi ada juga kes-kes positif yang tidak menunjukkan sebarang simptom. Jadi risiko itu amat tinggi lagi di luar sana. Dan ini yang disarankan oleh pihak berkuasa, katanya mungkin boleh diteruskan lagi PKP ini dan segala usaha yang kita telah lakukan selama 2-3 bulan ini akan dibazir seperti itu saja. Ya, betul tu. Sebab apa? Sebab berdasarkan tinjauan saya di shopping kompleks dan sebagainya, saya ada melakukan beberapa tinjauan dan melihat kepada ada ibu bapa yang membawa anak-anak mereka, malah stroller bayi itu pun masih lagi diusung masuk ke dalam shopping kompleks. Ini adalah satu perkara yang kita bimbangkan kerana kita perlu titik beratkan kesihatan kanak-kanak itu. Sebab apa? Sebab negara-negara contohnya di Amerika, New York, ada 3 kematian melibatkan kanak-kanak yang dikatakan dikaitkan dengan penyakit Kawasaki. Walaupun penyakit Kawasaki ini tidak bukti saintifik dikaitkan dengan COVID-19, tetapi
kes Kawasaki ini meningkat di kawasan yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi seperti contoh di New York, Amerika Syarikat dan juga Lombardi di utara Itali itu sendiri, malah di UK sendiri. Dan ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kerana apa? Risikonya ada walaupun tiada bukti-bukti saintifik yang kita nyatakan ataupun pakar-pakar sedang jalankan sekarang. Tapi risiko ada seperti yang saya katakan. Apakah anda mahu melihat anak-anak anda terseksa menghadapi penyakit COVID-19 ini? Jadi tolong sarankan kepada mereka untuk tidak bawa ke shopping kompleks, pasar dan sebagainya. Berikan mereka ruang untuk mungkin hanya di sekitar kawasan rumah apabila PKPB ini mula dilonggarkan sedikit sebanyak supaya mereka pun boleh juga keluar. Taklah stres sangat duduk dalam rumah dan sebagainya. Tapi apapun, tak keselamatan mereka, anda yang tentukan sebagai ibu bapa, ini adalah tanggungjawab anda. Okey, baiklah, dalam masa yang sama, kita melihat kepada beberapa contoh dan satu perkara lagi yang saya lihat kepada apabila melakukan tinjauan adalah saya diminta apabila saya ingin memasuki beberapa kedai, saya diminta untuk menyatakan IC, nama dan juga nombor telefon. Malah ada kadang-kadang yang ambil email sekalipun. Dan saya dengar daripada netizen sendiri, ada yang menyatakan bahawa mereka mahukan alamat rumah itu dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang telah pun disahkan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan hanya nama dan juga nombor telefon sudah pun memadai untuk penyimpanan rekod kemasukan premis ekoran terdapat pihak yang bimbang maklumat peribadi ini disalahguna dan sebagainya. Jadi kita dengar apa kata beliau. Kita ikut seperti Gerak Malaysia, iaitu apps Gerak Malaysia yang perlukan nama dan nombor telefon. Mana kalau ada apa-apa kes, just call the number. Tak payah tahu alamat rumah, tak payah ada nombor IC dan sebagainya. Jadi dua syarat sudah cukup bagi saya seperti apps Gerak, iaitu nama, nombor telefon untuk dihubungi. Jadi kita harap dengan itu mungkin boleh beri sedikit saranan kepada premis-premis perniagaan di luar sana, kedai-kedai di shopping kompleks dan sebagainya untuk tidak mengambil kelonggaran ataupun SOP ini sebagai satu peluang untuk mendapatkan maklumat pengguna dan dengan itu mungkin ada salah guna untuk tujuan pemasaran ataupun mungkin bukan tanggungjawab mereka sendiri. Mungkin ada pihak yang tidak bertanggungjawab boleh mengambil peluang memanfaatkan data itu untuk melakukan sebarang scam dan sebagainya. Jadi ini adalah satu aspek yang perlu dititik beratkan juga. Pada masa sama, seterusnya kita nak lihat kepada ini satu saranan yang dibawakan juga oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tiada lagi nasihat maupun amaran berhubung kesalahan ketidakpatuhan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Itu tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setelah menerima laporan pihak polis berhubung pematuhan ketika PKPB. Kita dengarkan kenyataannya. Di dalam mesyuarat pada pagi tadi, kita telah memutuskan bahawa fasa nasihat dan amaran berakhir. Oleh itu, pihak PDRM diberikan kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP di bawah PKPB ini. Dan saya ingin ingatkan, di bawah Akta 342, di bawah peraturan kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini, hukumannya compound RM1,000 dan jika dibawa ke mahkamah, hukuman RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Itu dia amaran daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan kita, Datuk Seri Ismail Sabri, yang menyatakan bahawa anda jangan ambil mudah PKPB ini, masih lagi terdapat penguatkuasaan dan sebagainya. Walaupun kita lihat dah tak banyak sekatan jalan raya dilaksanakan, tapi anda masih perlu kekal di rumah anda, berada dalam rumah anda sekiranya anda tidak mempunyai perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti yang penting dan sebagainya. Okey, baiklah, untuk itu kita banyakkan lagi nak bawa kepada anda berita-berita terkini di astro.com kerana sekarang ini di sebalik COVID-19 ada juga berlaku perkembangan politik. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita rehat dulu.
Bertemu kembali di Awani Pagi dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com dan tadi kita bawakan perkembangan COVID-19. Namun pada masa sama, wujud lagi cerita-cerita politik di negara kita ini. Dan semalam ataupun dalam beberapa hari yang lepas, banyak perkembangan politik yang berlaku. Antaranya Gabungan Perikatan Nasional Kedah mengumumkan pembentukan Kerajaan Negeri Baharu selepas mendapat sokongan 23 ahli Dewan Undangan Negeri termasuk Parti Bersatu. Ketua Pembangkang DUN Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata 23 adun terbabit adalah 15 daripada PAS, 4 Bersatu dan masing-masing 2 daripada UMNO dan Bebas yang juga bekas adun PKR. Kesemua mereka juga hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir sekaligus Kerajaan PH campur bersatu hilang kuasa mentadbir negeri itu. Turut disahkan, satu nama calon Menteri Besar akan diserahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah bagi menerima perkenan daripada Sultan Kedah sebelum proses peralihan dilakukan. Dalam perkembangan sama, beliau menjelaskan satu sidang nijab akan diadakan 4 adun daripada Bersatu dalam tempoh terdekat. Menurutnya, kelewatan dalam perubahan pentadbiran di negeri itu adalah berpunca daripada sikap tidak mendesak Parti PAS ke atas mana-mana adun yang masih berpihak kepada kerajaan negeri sedia ada sewaktu krisis politik negara awal Mac lalu. Dan ini menjadikan komposisi DUN Kedah kini berubah apabila Perikatan Nasional kini memiliki majoriti dengan 23 kerusi DUN, manakala di pihak pembangkang pula terdiri daripada 13 adun iaitu 5 daripada PKR, 4 amanah, 2 DAP serta 2 wakil Bersatu yang berada dalam proksi Tun Dr. Mahathir Mohamad termasuklah Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir. Kita dengarkan kenyataan ini. Sukacita ingin saya memaklumkan bahawa pada hari ini Selasa bertarikh 12 Mei 2020 bersamaan 19 Ramadan 1441 Hijriah, seramai 23 ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman telah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukris Mahathir selaku Menteri Besar Kedah. 23 ahli Dewan Undangan Negeri yang saya sebutkan tadi ialah 15 daripada PAS, 2 daripada Barisan Nasional, 2 bekas ahli PKR yang telah keluar parti tengah hari tadi, dan 4 adun Bersatu. Baiklah, sejak daripada krisis politik tanah air yang berlaku pada ketika bulan Februari, hujung bulan Februari yang lepas, kita tahu apabila berlaku pergolakan politik di peringkat persekutuan itu, apabila berlakunya lompat-lompat parti dan sebagainya dan sekaligus membuatkan kerajaan itu beralih, maka tempiasnya akan juga dirasai di negeri-negeri dan beberapa negeri telah pun berlaku pertukaran kerajaan. Sebagai contoh di Johor, di Kedah yang kita lihat baru saja berlaku, di Melaka sebelum ini dan beberapa lagi negeri lain, kita lihat berlaku pertukaran kerajaan yang menjadikan kerajaan jadi pembangkang, pembangkang jadi kerajaan. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga perkara yang sama akan kita lihat perkembangan yang boleh kita jangkakan akan berlaku dalam ketika beberapa hari ataupun mungkin hari ini akan ada calon ataupun nama daripada gabungan baru Perikatan Nasional di Kedah ini, calon mengenai Menteri Besar baru Kedah mungkin akan diumumkan oleh gabungan ini. Apapun kita akan nantikan perkembangan politik tanah air ini. Dan dalam masa yang sama juga perkara yang sama mungkin akan berlaku di Johor, yang mana kalau kita lihat walaupun pembentukan kerajaan Perikatan Nasional itu berlaku di Johor dan Sultan Johor telah pun melantik Menteri Besar Johor itu sendiri, tapi ada beberapa senario dan esok sebenarnya 14 hari bulan mungkin akan menjadi tarikh ataupun igawan buat ramai wakil rakyat Johor. Dan kerana apa? Kerana mungkin ada beberapa senario yang akan berlaku. Yang pertamanya, kemungkinan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sebab apa? Sebab hari berkenaan adalah perasmian oleh Sultan Johor dan akan ada titah, dan pastinya titah Sultan Johor kali ini akan begitu keras untuk mengingatkan wakil-wakil rakyat semua. Dan wakil-wakil rakyat telah pun diingatkan untuk behave dan juga bersopan santun pada hari esok ini. Dan mana mungkinlah kan ada YB yang nak bersilat politik di hadapan Tuanku Sultan, dan usul mungkin tidak akan dibenarkan pada keesokan harinya. Tapi apa yang berlaku untuk hari kedua atau tak kala persidangan DUN berikutnya akan berlangsung, itu yang akan menjadi tumpuan mata
media dan juga rakyat Johor dan keseluruhan rakyat Malaysia sendiri. Kerana satu berlaku situasi sama seperti di Melaka, iaitu ada usul mendesak speaker meletak jawatan atau ditukar atas alasan tidak mendapat sokongan majoriti yang mungkin diusulkan MB sendiri, kerana usul dari MB sentiasa akan didahulukan mengikut peraturan Dewan, seperti juga di peringkat Dewan Rakyat Persekutuan itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama juga, nombor duanya adalah berlaku situasi yang berhormat melompat dan menyatakan sokongan sebaliknya. Boleh jadi jika ada, namun boleh ditangkis kalau permainan diplomasi dimainkan dengan baik. Tapi kalau ada seorang pun dah cukup, sebab perlu diingatkan kerajaan sedia ada, kerajaan yang berdiri sekarang ini di Johor adalah tidak kukuh dan juga tidak stabil. Mana dalam erti kata lain agak rapuh, kerana ada yang menyatakan dua-dua pihak menyatakan mempunyai majoriti untuk mendapat sokongan daripada ahli-ahli Dewan itu sendiri. Dan kekecohan perang mulut seperti di Melaka kemungkinan besar akan berlaku. Kita akan tak tahulah kalau di Johor ni adun-adunnya behave dan sebagainya, kita tak tahu lagi. Lagi situasi Afizi, kalau kita boleh saksikan pada sidang DUN Johor ini yang mungkin kita boleh jangkakan juga ialah seperti mana yang kita lihat di DUN Melaka dan juga dikabarkan berlaku di sidang DUN di Perak juga, apabila wartawan tidak dibenarkan membuat laporan ataupun tidak diberikan akses kepada sidang DUN tersebut. Hanyalah media-media rasmi saja, contohnya RTM dan Bernama. Jadi ini satu situasi yang dilaporkan berlaku di sidang DUN Melaka dan juga sidang DUN Perak. Kita akan lihat sama ada perkara sama berlaku di sidang DUN Johor juga. Satu aspek yang amat penting kalau kita nak lihat, kerana apa yang berlaku dalam sidang DUN itu pastinya perlu diakses oleh rakyat seluruh negara, dan seperti yang kita lihat di Melaka itu tercetus satu situasi yang hanya dapat dirakam menerusi telefon bimbit, dan laporan secara perinciannya itu kita tidak dapat nak tahu kerana tidak ada akses wartawan kepada sidang DUN itu. Jadi satu aspek yang juga perlu dititik beratkan. Ya, betul tu. Dan kita lihat banyak video yang tular mengenai provokasi berlaku antara perbankan dan juga kerajaan. Bergemanya perkataan-perkataan pengkhianat itu dan juga perkataan-perkataan yang kurang elok untuk didengarkan. Dan kita lihat kepimpinan melalui tauladan itulah yang menjadi pegangan untuk bagi saya untuk sesiapa yang menjadi pemimpin dan sebagainya. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada cukup-cukuplah politik lah. Boleh beralih Boleh. Okey. Baiklah, kita akan melihat kepada negeri di Sabah, iaitu Sabah telah pun memutuskan bahawa Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan tiada solat sunat Aidilfitri di masjid ataupun surau seluruh negeri pada tahun ini, berikutan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sampailah 9 Jun. Dan Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata keputusan itu selaras dengan penangguhan aktiviti solat berjemaah, dan solat Jumaat di setiap masjid dan surau Sabah dilanjutkan sehingga 26 Mei. Dan jelasnya Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan perkara berkenaan selepas mengambil kira asas-asas syarak dan juga maqasid syariah. Kita tahu banyak lagi negeri-negeri sebenarnya tak mengumumkan lagi, tapi sebenarnya semalam Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama telah pun menyatakan bahawa keputusan sama ada untuk melanjutkan, untuk membatalkan dan bagaimana SOP akan dijalankan di masjid dan juga surau untuk melakukan solat-solat jemaah dan sebagainya akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Tapi kita tahulah ada negeri-negeri yang akan mendahului pengumuman tersebut, dan seperti di Sabah ini dan juga beberapa negeri lain mungkin kita akan ketahui dalam masa tempoh yang terdekat. Tapi apapun, pelaksanaan yang akan dilakukan ini akan mengambil kira pelbagai aspek normal baharu dalam masjid dan juga surau untuk kita umat Islam sama-sama menjaga kesihatan ketika beribadah. Itu adalah perkara yang penting. Okey, Nailah, ada cerita apa lagi, Nailah? Ya, buat rakyat Selangor hari ini, Kerajaan Selangor membenarkan pengunjung restoran Medan Selera, gerai berbumbung dan kios di negeri itu menikmati hidangan di premis-premis mulai Rabu hari ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bagaimanapun berkata orang ramai masih lagi harus mematuhi penjarakan sosial mengikutlah SOP-SOP tertentu. Jadi pelanggan dibenarkan makan dan minum di semua premis makanan berkenaan dari pukul 7 pagi hingga 10 malam, namun tertakluk kepada pematuhan penjarakan sosial. Bagaimanapun, peniaga tidak dibenarkan membuka meja di kawasan kaki lima atau di tempat letak kenderaan. Dan mereka juga digalak memberi pilihan pre-order kepada pelanggan bagi mengelakkan kesesakan di premis mereka. Kita akan lihat
bagaimana agaknya situasi di Selangor hari ini, sama ada mula memenuhi kedai makan, tapi berdasarkan tinjauan saya sendirilah dalam komuniti Selangor saya sendiri, saya rasa macam ramai lagi yang takut-takut juga nak keluar, dan ini satu sentimen, satu perasaan yang sebenarnya wajar lagi walaupun kita lihat kepada kes yang semakin menurun, kes positif semakin kecil iaitu 16 yang dicatatkan semalam, namun pada masa sama seperti yang kita tegaskan, risiko itu masih ada lagi, terutamanya untuk menjaga bukan saja kesihatan kita sendiri tetapi ahli keluarga kita, mereka yang lebih berusia dan sebagainya. Kita perlulah bertanggungjawab dan berjaga-jaga sementara kita nak keluar makan ini dan juga memberi sokongan kepada kedai-kedai premis perniagaan ini yang tidak dapat menjalankan operasi mereka dalam beberapa bulan yang lepas ini. Berbeza situasi di KL yang mana orang ramai telah pun mula keluar pergi makan dekat restoran-restoran makanan dan sebagainya, macam dah tak ada apa-apa yang jadi dekat dalam negara ni. Tapi apa pun kepada anda yang jangan ambil mudah, ramai pakar-pakar kesihatan nyatakan, bukan setakat di Malaysia, pakar-pakar kesihatan dekat peringkat global pun nyatakan jangan ambil mudah apabila negara melonggarkan sekatan perjalanan, pergerakan dan sebagainya, kerana COVID-19 ini masih ada vaksinnya, masih belum kita dapat hasilkan buat sementara waktu ini. Okey, dalam masa yang sama ada satu cerita yang menduka citakan, iaitu pengasas kicap sos dan serikaya cap kipas udang Datuk Lambak Mohamed meninggal dunia pada pukul 9.15 pagi semalam di kediamannya di Lakin Jaya di Johor Bahru. Jenazah Royham Lambak yang berusia 100 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kebun Teh kira-kira 12.30 tengah hari tadi, kata cucunya Amiza Abdul Aziz. Arwah tiada komplikasi penyakit, malah dia sihat saja sebelum ini. Lambak meninggalkan seorang balu, Datin Rogayah Yusof 94 tahun dan 12 cahaya mata, dan produk yang dikeluarkan oleh syarikat Zara Foodstuff Industries yang berhad sejak 1987 itu tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat negara ini, terutama produk kicap Habhal yang menjadi pilihan ramai. Itulah yang menduka citakan kerana usahawan hebat ini telah pun meninggal dunia. Tapi apapun kita berharapkan ramai lagi usahawan-usahawan di luar sana, terutama PKS dan sebagainya, berusaha seperti sama juga seperti Arwayaham Lambak ini, yang mana semangat juangnya sampai jenama kicap Habhal ini dikenali seluruh masyarakat di negara kita ini. Baik, banyak lagi perkongsian di astroawani.com dan juga di buletin-buletin seterusnya, dan jangan lupa saksikan Awani Pagi Realiti Rakyat pada jam 8.30 nanti, bercakap tentang bagaimana untuk ibu bapa menjaga kesihatan kanak-kanak ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nala Huda. Saya Fazal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.